Jadi tuan-tuan, kesabaran ni ada pelbagai bentuk. Yang pertama, sabar menghadapi ujian kekurangan dalam bentuk material. Itu yang pertama. Jadi ujian dalam bentuk material ni dia tak kenal siapa-siapa. Maknanya setiap orang Islam ke, orang bukan Islam ke, orang baik ke, orang jahat ke, dia akan hadapi ujian ini. Dan ia merupakan asam garam dalam kehidupan. Tapi kita sebagai orang Islam, kita diajar untuk menghadapi ujian kekurangan material itu dengan penuh kesabaran, sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Baqarah, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sadaqallahul azim. Surah Al-Baqarah ayat 155 hingga 156. Apa kata Allah? Sesungguhnya kami akan menguji kamu dengan sedikit perasaan takut, minal khauf. Tak banyak, kata Allah, sikit ya, rasa takut pada musuh, dan rasa lapar. Hari ni ramai yang dapat ujian ini. Ada di kalangan kita yang dibuang kerja, ada yang bisnes tak jalan, tutup kedai, orang yang terlibat dengan pelancongan contohnya sekarang ni masih lagi tak berjalan, tak boleh nak buat apa, diuji dengan kelaparan. Dan wa naqsimil amwal wal anfus wath thamarat, ada yang diuji dengan kekurangan harta benda, jiwa, kehilangan jiwa, kematian, hasil tanaman, pelbagai ujian yang berlaku. Ini satu benda fitrah. Setiap orang ada ujian yang tertentu. Ada orang kehilangan orang yang dia sayang. Bukan cakap kehilangan, nak pergi kubur tak boleh pula dah. Sebab apa? Terhad dalam musim suasana PKP, tambah-tambah yang hari itu tu memang hanya mana-mana kematian, beberapa orang saja dibenarkan. Lagilah terasa waktu itu. Macam-macam ujian yang dihadapi oleh seseorang. Maka kata Allah apa? Wa basyiris sabirin, berilah berita gembira kepada orang yang bersabar. Siapa mereka itu? Alladzina idza asabathum musibah, iaitu orang yang apabila mereka ditimpa satu kesusahan, satu musibah, qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, mereka berkata sesungguhnya kami adalah kepunyaan Allah, milik Allah, dan kepada Allah jualah kami kembali. Kami ni milik Allah dan kami akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu orang yang bersabar. Sebab tu kita ni, kalau kita menghadapi apa juga ujian, tuan-tuan, disunatkan kepada kita untuk sebut doa itu, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bukan sekadar ujian kematian, apa-apa ujian, apa-apa musibah, supaya kita dapat mengingat diri kita bahawa apa-apa ujian itu sebenarnya datang daripada Allah, dan kita milik Allah, dan kita akan kembali pada Allah. Dan dunia ini memang tempat ujian. Dunia ni itu diciptakan oleh Allah Ta'ala sebagai tempat ujian. Bila kita duduk dalam dunia, kok mana pun kita akan menghadapi ujian. Itu satu perkara yang fitrah, yang tidak dapat dielakkan oleh sesiapa. Bahkan ujian itu datang dalam pelbagai bentuk. Ada ujian dalam bentuk kesusahan macam tadi, ada ujian dalam bentuk kesenangan. Kesenangan juga merupakan satu ujian. Jangan duk kata susah je ujian, senang pun ujian. Berapa ramai orang yang tewas dengan ujian kesenangan sampai dia lupa diri, dia tak ingat Allah Ta'ala. Naya tuan. Jadi segala ujian itu kita kena ingat kita milik Allah dan kita akan kembali kepada Allah. Ada soalan nak masuk, Prof, sejauh mana tahap kesabaran sebelum kita boleh bertindak? Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian, baik, macam mana tahap kesabaran? Tuan-tuan, kesabaran tu kan, kejap ya,
Kesabaran tuan-tuan, apa maksud sabar ni? Macam persoalan tadi kata kita nak bertindak, kalau contohnya lah kita dizalimi contohnya, takat mana yang kita perlu bersabar? Kalau kita tengok Nabi SAW, kalau kita tengok Nabi SAW, Nabi ni menunjukkan kepada kita bagaimana sesuatu yang menguntungkan Islam kita sabar, yang memberi kebaikan. Sebab tu Nabi boleh bersabar peringkat yang paling tinggi lah. Sampai orang kutuk Nabi boleh bersabar, Nabi tak apa. Tapi kalau orang hina Islam, waktu tu Nabi akan bertindak. Sebab apa? Ini melibatkan Islam. Kalau setakat orang nak kutuk Nabi, banyaklah kita tengok, kan? Banyaklah kalau kita tengok bagaimana orang buat macam-macam kat Nabi. Nabi sabar, Nabi tetap buat baik, Nabi tetap melayan dengan baik, doa lagi kebaikan. Tetapi bila mana orang mencabar Islam, hukum hakam Islam, waktu tu Nabi marah, menyatakan kemarahan Nabi itu. Macam ada bila mana berlakunya satu kes dipanggil Fatimah Al-Makhzumiyah, satu kes yang melibatkan hukum potong tangan terhadap pencuri. Tiba-tiba ada yang minta ejah hukum tersebut, maka Nabi SAW marah. Nabi kata, atashfa' fi haddin min hududillah, apakah kau nak minta syafaat dalam melaksanakan hukum Allah Subhanahu wa ta'ala? Nabi kata wallahi, demi Allah, sesungguhnya umat-umat terdahulu dibinasakan oleh Allah kerana apa? Idza saraqa fihimus syarif tarakuh wa idza saraqa fihimud dha'if aqamu 'alal had. Orang-orang golongan marahin kalau mencuri dikenakan hukuman, kalau orang besar-besar mencuri ditinggalkan. Wallahi, demi Allah, law anna Fatimah binta Muhammadin saraqat laqata'tu yadaha. Kalau Fatimah binti Muhammad, Nabi sebut anak Nabi sendiri, Nabi buat perumpamaan, kalau dia mencuri aku potong tangan dia. Ini menyebabkan hukum Allah Ta'ala. Nabi tak ada kompromi dalam perkara tersebut. Tapi bila orang nak kutuk tentang batang tubuh Nabi, nak kutuk Nabi, letak macam-macam halangan-halangan dalam jalan Nabi, Nabi bersabar, Nabi berdoa kebaikan lagi pada dia. Hak ni yang kita tak tahan kan. Hak ni kita kalau orang buat kutuk kat kita lah, 7 keturunan kita sumpah dia kan. Yang ni masih lagi masuk dalam bentuk kesabaran yang perlu dipelihara dan perlu dijaga. Tak ada. Sampai ada kita sambung dulu. Itu yang pertama tuan-tuan, sabar menghadapi kekurangan material. Yang kedua, sabar menghadapi telunjuk nafsu. Nafsu maksud apa? Nafsu ni yang merujuk kepada kenikmatan dan keindahan dunia. Ni kebiasaannya manusia, dia lebih mudah bersabar dan ingat pada Allah apabila ditimpa musibah. Sebaliknya manusia tidak sabar dan melupakan Allah apabila diuji dengan kesenangan dan juga kemewahan. Itu yang kita sebut tadi. Kalaulah ujian kesusahan tu dia boleh tahan, dia diberi sakit, waktu tu dia ingat Allah kan, zikir Allah, demam Allah, waktu sakit tu ingat Allah. Waktu tengah orang kata berada dalam kena musibah, ingat Allah. Tapi ramai yang tewas dari sudut menghadapi ujian kesenangan. Bila sampai ujian kesenangan, maka bila mana Allah Ta'ala uji, dia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak bersyukur dengan nikmat yang Allah bagi. Maka dengan sebab itu Al-Imam Al-Ghazali telah menyatakan bahawa sesungguhnya kesabaran menghadapi kesenangan lebih sukar. Orang yang lapar ketika tiada makanan lebih mudah bersabar berbanding orang yang dihidangkan makanan yang lazat dan mampu menjamahnya. Oleh itu lebih besar ujian kesenangan. Ujian senang tuan-tuan lebih susah daripada ujian susah, dan ujian susah lebih senang daripada ujian senang. Itu kalau kita nak faham dari sudut itu. Ujian susah lebih senang daripada ujian senang, dan ujian senang lebih susah daripada ujian susah. Sebab apa? Sebab bila mana ujian kesusahan orang boleh bersabar,
Tapi bila datang ujian kesenangan, tak ramai yang akan bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan menggunakan nikmat senang itu untuk mencari redha Allah. Sebab itu lebih susah. Dan menghadapi ujian seumpama ini, seseorang itu hendaklah bersabar, dalam arti kata tidak tunduk kepada dunia. Dia hendaklah faham bahawa apa-apa yang diperolehnya, walaupun segala kesenangan, segala nikmat yang diperolehnya di atas dunia itu merupakan satu pinjaman daripada Allah Ta'ala yang mungkin akan lenyap bila-bila masa, maka dia tak akan keluh kesah dan kecewa sekiranya segala nikmat itu ditarik balik oleh Allah. Berapa banyak orang yang dulunya menikmati makanan yang lazat-lazat, tapi akhirnya terpaksa menjauhinya kerana menghidapi penyakit kronik. Berapa ramai orang yang hidup mewah tetapi akhirnya menjadi miskin kerana dibuang kerja ataupun mengalami kerugian dalam perniagaan. Berapa ramai orang yang dulunya dia bersama dengan orang yang disayanginya, tapi akhirnya terpaksa kesepian kerana ramai yang telah pergi menghadap ilahi terlebih dahulu daripada dirinya. Dan semua perkara ini kadang mengundang stres, tekanan perasaan yang memerlukan kekuatan kesabaran yang kita nak hadapi perkara tersebut. Ini kata kena sabar. Macam-macam ujian yang menimpa kita. Dan yang ketiganya, sabar dalam mentaati perintah Allah Ta'ala. Ketaatan pada Allah memerlukan juga kepada kesabaran. Maka dengan sebab itu kita dapati Allah Subhanahu Wa Ta'ala meminta kita bersabar dalam melakukan segala perintah Allah. Firman Allah dalam surah Taha ayat 132, wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquka wal 'aqibatu littaqwa. Dan perintahkanlah keluarga kamu serta umatmu mengerjakan salat, dan hendaklah engkau tekun bersabar menunaikannya. Jadi tuan-tuan, maka dengan sebab itu dalam nak mentaati perintah Allah Ta'ala juga kena ada kesabaran. Kalau tak ada kesabaran, kita tak boleh dalam nak taat pada Allah. Jadi sabar juga, kata para ulama, boleh tengok dalam 3 benda juga. Yang pertama, sabar hadapi ujian. Yang kedua, sabar dalam mentaati perintah Allah. Yang ketiga, sabar untuk menghindarkan diri daripada maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Itu juga perlu kepada kesabaran. Kadang-kadang peluang tu ada depan mata, mau dengan tak mau ya, kan? Mau dengan tak mau. Orang ada duit contoh mewah, dia nak buat apa pun boleh. Kawan-kawan pula duk ajak buat benda maksiat. Nak dengan tak nak ya, dia bersabar untuk tidak terjerumus dalam maksiat. Itu merupakan satu kesabaran daripada nak mengikut telunjuk nafsu. Itu satu kesabaran juga yang perlu dibina. Tuan-tuan, sebuah musibah akan terasa nikmat jika kita berjaya menghadapinya dengan rasa syukur, sabar dan bertawakal serta merenungi hikmah daripada setiap kejadian yang berlaku itu. Kita akan rasa nikmat. PKP ni sebagai contoh. Sekarang ni PKPP lah kan. Kalau orang tengok sekali lalu dengan COVID-19 ni, rasa macam satu musibah yang kita tak sukalah dengan perkara-perkara yang seumpama itu. Tetapi kalau kita sabar, kita nampak banyak hikmah yang ada di sebalik ujian COVID-19 ni. Banyak. Antaranya kita boleh kenal diri kita sendiri bagaimana. Sebagai contoh, waktu kita betul-betul PKP yang tak boleh keluar mana dulu, ingat tak tuan? Masjid tak datang, semua tak datang. Waktu tu kita nak mentadbir di rumah, kita biasanya duk keluar, tak berhenti kerja lah apa semua, duduklah rumah. Kita pimpin solat dalam keluarga. Waktu tu barulah tahu kita ni hafal ayat lazim berapa banyak. Barulah sedang, Allah, rupanya aku ayat lazim berapa ayat ya, qul ya Allah, qul ya Allah. Waktu tu baru sedar. Waktu tu barulah kita nak memperbetulkan bacaan kita. Waktu tu barulah kita tahu bagaimana diri kita, kita kenal diri kita macam mana. Tuan-tuan, banyak faedah dia. Berapa ramai orang sebelum PKP cukup takut jadi imam, lepas PKP jadi imam tak ada masalah. Sebab apa? Tiap-tiap hari dia jadi imam kat rumah dia. Contohnya. Jadi sebenarnya banyak benda-benda positif asalkan kita bersabar. Kita bersabar.